Tunis, bandar bersejarah. Kegemilangan Kairawan hampir menenggelamkannya daripada lipatan sejarah. Namun, ia tetap mempertahankan warisan pejuang Islam di buminya. Kegemilangan Islam di Kairawan terus menyinari Afrika Utara. Pejuang-pejuang Islam di bawah pimpinan Hasan bin Nukman mara memasuki bumi Tunisia dengan harapan Islam akan mekar di sana hingga ke akhir zaman. Wajah kacukan suku kaum barbar dengan penghuni Laut Mediterranean memenuhi bandar raya Tunis, ibu negeri Tunisia. Suasana persekitarannya dengan kemudahan pengangkutan awam yang moden membuatkan saya seolah-olah berada di benua Eropah. Tunisia muncul sebagai sebuah negara yang pesat mengalami proses urbanisasi. Sebuah limbungan kapal milik pemerintah Islam pernah terbina di sini dikenali sebagai Tarshish. Setelah 70 tahun berada di bawah naungan negara Perancis, Tunisia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956. Sehingga hari ini, kesan penjajahan Perancis dapat dilihat dengan jelas, khususnya pengaruh dari segi bahasa. Tunisia disenaraikan sebagai negara terkecil di Afrika Utara berbanding dengan jirannya Mesir, Libya, Algeria dan Morocco. Ibu negerinya terletak di timur laut berhampiran dengan Laut Mediterranean. Kira-kira 21 km dari bandar Tunis, saya melihat runtuhan dua buah tamadun di bumi ini. Melihat pada runtuhan yang digali semula di kota ini, tergambar pada saya ketulusan hati para pejuang Islam ketika berdepan dengan musuh mereka. Sebelum Panglima Uqbah bin Nafik dan tenteranya memasuki Tunisia, masyarakat di sini berada di bawah pemerintahan Kartaj. Kartaj pernah muncul sebagai sebuah empayar yang luas dengan menguasai beberapa kawasan, termasuk pulau-pulau di Laut Mediterranean sebelum ditenggelamkan oleh penguasaan Rom. Kota peninggalan Rom Kartaj ini memaparkan sikap dendam dan angkuh sebuah tamadun menghapuskan tamadun yang lain. Disiplin peperangan tentera Islam antara lain melarang sebarang pencerobohan dan hanya bertindak apabila diceroboh untuk mempertahankan hak. Malah tentera Islam juga dilarang sama sekali melakukan sebarang kemusnahan. Namun, kemusnahan di sini akibat pertempuran antara tentera Rom dan Kartaj dalam peperangan Punik memaparkan keadaan sebaliknya. Runtuhan dinding kota yang diperbuat daripada tanah dan batu bata ini dianggarkan berusia lebih 2000 tahun, menyimpan pelbagai kisah sedih masyarakat Kartaj. Ia digali semula oleh para arkeologi dan menyingkap kekejaman yang dilakukan oleh tentera Rom. Ketika tercetusnya peperangan Punik pada 264 hingga 146 tahun sebelum Masehi, tentera Rom memburu tentera Kartaj hingga ke Bukit Bersha di Tunisia. Tentera Rom telah melakukan pembunuhan secara besar-besaran di sini. Malah dikatakan masyarakat Kartaj adalah golongan terawal menghadapi penghapusan etnik dalam sejarah dunia.
Cebisan kota ini pasti membenarkan hakikat itu walau ia telah dikambus oleh tentera Rom. Setelah melakukan penghapusan, tentera Rom menimbus kota asal milik masyarakat Kartaj ini. Mereka juga dikatakan menabur garam ke atasnya supaya tiada sebarang tumbuhan yang boleh hidup di permukaan kawasan ini. Tujuan mereka ialah agar tempat ini tidak dikunjungi oleh orang lain kerana ketidaksuburan tanahnya dan kota Kartaj akan terus dilupakan. Cebisan seramik ini membuktikan masyarakat Kartaj mempunyai tamadun mereka sendiri. Seramik berusia lebih 2000 tahun ini bentuknya menyerupai bahan seramik milik masyarakat Rom. Antara tinggalan yang menarik perhatian pengunjung ialah bekas yang mempunyai penutup seperti telur ini. Masyarakat Kartaj dikatakan mempunyai sebuah pelabuhan yang maju di rantau ini suatu ketika dahulu. Pintu gerbang ini menjadi sempadan membezakan antara penjajahan yang dilakukan oleh tentera Rom dengan kehadiran pembawa panji-panji Islam ke daerah ini. Pembukaan kota Kairawan di selatan Tunis pada tahun 50 Hijrah turut membawa nur ilahi ke sini. Pejuang-pejuang Islam membina sebuah kota lain yang dikenali sebagai Al-Medina untuk dijadikan pusat kegiatan sosialnya tanpa memusnahkan tamadun lain. Terletak di sebelah barat pusat bandar Tunis, ia adalah lambang kebanggaan masyarakat tempatan dan tumpuan para pelancong dari serata dunia. Sebagaimana kota lama Islam lain yang saya temui, Al-Medina juga dipenuhi gerai-gerai menjual keperluan harian berdasarkan lorong-lorong tertentu. Pada hari ini, gerai-gerai di kiri kanan jalannya lebih banyak menjual barangan cenderamata dan kraft tangan berbanding di awal pembinaannya. Seni ukir bermotif geometri dan kilauan barangan tembaga membuatkan saya terlupa seketika pada kekejaman tentera Rom. Kehadiran saya disambut begitu mesra apabila mengetahui saya mempunyai akidah yang sama dengan mereka. Pengunjung boleh mendapatkan barangan kulit, tembaga, tembikar dan hiasan lain di kota lama ini. Saya menyusuri lorong tengah Al-Medina menuju sebuah binaan bersejarah. Di tengah-tengah kota ini terbina nadi masyarakat Islam di peringkat awal pembukaan Tunisia. Masjid Zaitunah tersergam indah menungkah zaman untuk dilihat oleh generasi hari ini sebagai bukti perjuangan yang tidak pernah kenal erti sempadan masa dan negara. Ahli sejarah mempunyai beberapa pendapat dalam menentukan tarikh dibina dan namanya. Namun apa yang pasti, setiap pengunjung ke sini akan mengetahui ia terbina agak lewat dari Masjid Kairawan sekitar kurun ke-7 Masehi. Namanya pula lebih diingati sebagai Masjid Zaitunah sempena nama pohon zaitun yang hidup subur di bumi Tunisia. Beberapa bahagiannya menyerupai struktur Masjid Kairawan. Setengah ahli sejarah berpendapat ia dibina oleh Hasan bin Nu'man, panglima Islam yang sampai ke sini selepas daripada Uqbah bin Nafi'. Ia kemudian mengalami proses penambahan khususnya pada zaman kerajaan Aghlabiyah di bawah pemerintahan Ibrahim bin Ahmad. Saya tertarik dengan makhluk Allah yang menjadi penghuni setia Masjid Zaitunah. Burung-burung merpati ini jarang dilihat berterbangan di pusat bandar Tunis, tetapi ia kelihatan begitu selesa berkumpul di sini. Satu pemandangan yang tidak dapat dilihat pada Masjid Kairawan. Masjid Zaitunah mempunyai pendekatannya tersendiri dalam mengeksploitasi cahaya suria bagi menentukan waktu solat. Beberapa garisan dipahat pada permukaan batu sebagai sempadan masa
manakala seutas dawai diikat pada bahagian tengahnya. Dawai ini berperanan sebagai jarum jam, bayang-bayangnya bergerak mengikut peredaran matahari. Disinilah segala urusan melibatkan pentadbiran, pemerintahan, tentera dan kerohanian dilakukan pada awal ketibaan para pejuang Islam masa lalu. Ia kemudiannya bertukar menjadi pusat ibadat dan tempat pengajian ilmu jurusan Islam, termasuk jurusan Usuluddin dan Syariah. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah membolehkan ia kemudiannya berkembang menjadi institusi pengajian Islam hingga hari ini. Ramai para cendekiawan Islam lahir dari sini dan seterusnya berhijrah ke wilayah Islam lain untuk menyampaikan ilmu mereka. Tidak kurang juga mereka yang datang dari wilayah baru Islam seperti dari Kepulauan Laut Mediterranean untuk menimba ilmu di sini. Suasana begini telah menjadi sebahagian daripada Masjid Zaitunah sejak daripada pembinaannya lagi. Usaha menghidupkan amalan masjid ini 24 jam diteruskan oleh mereka. Kumpulan ini asalnya terdiri daripada 50 orang golongan berumur yang akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dari juzuk pertama hingga 30 dalam masa sehari. Mereka dibagikan kepada 2 kumpulan dan setiap kumpulan diketuai oleh seorang hafiz bagi menyemak bacaan ahli kumpulan yang lain. Kehadiran saya tidak sedikit pun menjejaskan kekhusyukan mereka. Keindahan masjid ini masih jelas kelihatan walau telah berusia lebih 1000 tahun. Cahaya lampu menerangi ruang dalamnya seperti mana cahaya amalan pengunjung ke sini menyinari kehidupan mereka. Lambang kesenian Islam jelas terpancar pada ukiran di dinding masjid ini. Beberapa elemen moden telah mempengaruhi ukirannya, mungkin disebabkan perkembangan ilmu dan kerana kehadiran penuntut dari benua lain ke sini telah mempengaruhi sedikit sebanyak hiasannya. Seperti mimbar di Masjid Kairawan, mimbar ini juga diperbuat daripada kayu jati. Ia agak istimewa kerana boleh digerakkan ke hadapan dan ke belakang. Pergerakan ini membolehkan ia disimpan apabila tidak digunakan. Almari-almari ini tersusun di bahagian depan masjid. Dahulunya ia adalah tempat para penuntut menyimpan buku-buku mereka, tetapi hari ini ia berfungsi sebagai tempat menyimpan jubah para imam. Pada kurun ke-15 Masehi, sebuah perpustakaan turut dibina di sini. Di suatu sudut tidak jauh dari barisan almari itu, saya dapat menyaksikan bahagian asal Masjid Zaitunah. Dinding dan pintu bahagian ini dikecualikan daripada sebarang proses penambahan atau pembaikan bagi mengekalkan keasliannya. Dewan sembahyang ini dipenuhi 184 tiang yang diambil dari runtuhan istana-istana kerajaan Byzantine. Sungguh pun ia mengalami proses penambahan dan pembaikan, namun keharmoniannya tidak pernah terjejas. Malah, masjid ini telah tersenarai sebagai sebuah khazanah yang dipelihara oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu hingga ke hari ini. Masjid Zaitunah agak tenggelam di sebalik kegemilangan Masjid Kairawan, namun ia mempunyai keistimewaannya tersendiri untuk diingati oleh setiap pengunjungnya. Suasana di dewan sembahyangnya melahirkan rasa tenang di hati para jemaah. Masjid ini mampu menampung hampir 5,000 jemaah pada satu masa. Di sebalik jumlah itu, Masjid Zaitunah telah melahirkan beribu-ribu ilmuwan Islam dan terus berperanan sebagai pusat kegiatan ilmu hingga ke hari ini.
Saya meninggalkan Masjid Zaituna dan menyusuri sebahagian daripada 1,200 km kawasan pantai Tunisia menuju sebuah muzium. Terletak berhampiran dengan laut, Tunis terdedah kepada ancaman tentera Byzantine di awal pembukaan Islam. Muzium negeri ini terletak kira-kira 10 km dari kota lama Tunis. Dikatakan di sini tersimpan khazanah dari Masjid Kairawan dan Masjid Zaituna. Ukiran di bahagian luarnya begitu menarik, seolah-olah ia sebuah istana lama. Seperti pemerhatian saya di Muzium Rokada Kairawan, muzium ini juga menyimpan cebisan Al-Quran. Di suatu sudut yang lain, pandangan saya diwarnai dengan pakaian tradisional wanita suku kaum Barbar Tunisia. Pakaian ini diperbuat daripada bulu kambing biri-biri yang sesuai dengan cuaca di padang pasir. Kedatangan Islam tidak pernah menghalang penduduk tempatan mewarisi tinggalan nenek moyang mereka yang tidak bercanggah dengan landasan agama. Bahagian ini menyimpan perhiasan yang pernah menjadi koleksi pemilik muzium ini. Dikatakan kemahiran mengukir bahan tembaga seperti ini dikuasai oleh penduduk Tunis dan Kairawan. Muzium ini asalnya sebuah istana milik seorang raja yang dikenali sebagai Muhammad Ahmad Bai. Istananya kaya dengan ukiran dan hasil seni pengukir zamannya sekitar kurun ke-16 Masehi. Istana ini kemudiannya ditukar menjadi muzium pada tahun 1882 setelah pelbagai koleksi diambil dari beberapa buah negara Islam berhampiran. Saya sekali lagi melintasi bandar Tunis menuju ke sebuah daerah yang agak terkenal di rantau ini. Ketika pejuang-pejuang Islam membuka Tunis, kediaman hanya dibina sekitar kota Al-Medina, tetapi kerajaan hari ini melaburkan lebih 2,6 bilion dinar untuk menyediakan rumah bagi penduduknya seramai 8 juta orang. Beginilah keadaan sebatang jalan daripada 30,000 km jalan utama yang dibina di Tunisia. Tunisia dikurniakan tanah yang subur. Separuh keluasan negaranya digunakan untuk tujuan pertanian. Dari sebuah puncak bukit, saya merenung daerah yang dinamakan Sidi Bau Said, kira-kira 20 km ke timur laut bandar Tunis. Rumah-rumah di kawasan ini dicat warna putih dengan bahan yang dihasilkan melalui pembakaran batu kapur. Saya meninggalkan Sidi Bau Said, sebuah nama yang dikaitkan dengan seorang alim terkenal, dikatakan lahir di kawasan itu. Seperti sebuah hamparan lukisan yang luas, suasana senja di Tunis begitu indah sekali. Maha suci Tuhan yang menciptakannya bukan untuk sia-sia. Di sebalik keindahan ini, tersimpan jerit perih pejuang Islam menyebarkan kalimah suci di bumi Tunisia. Kekejaman tentera Rom menghapuskan masyarakat Kartaj tidak sedikit pun menggugat keberanian pahlawan Islam. Ikuti pengembaraan saya seterusnya ke sebuah pulau di Laut Mediterranean.